Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama saya lagi Assalamualaikum warahmatullahi saya dalam channel Gerhana Gaib. Okay, video kali ini kita akan membahas tentang mata batin ataupun Malaysia panggil mata hijab. Kat Malaysia kita panggil mata hijab. Okay, apa itu mata hijab? Apa itu mata orang cakap mata kita yang mata kasar ni, apa dia, apa perbezaan dia. Okey, sekarang kita nak tahu, kita akan cuba bertanya kepada Zul apa perbezaan dia. Okay, Zul, boleh tak terangkan? Okey. Assalamualaikum semua, kembali kepada kami semula dalam channel Gerhana Gaib. Waalaikumsalam. Dan saya insyaAllah saya akan cuba terangkan, saya akan terangkan apa yang saya tahu, apa yang saya pernah belajar dahulu. Okey, perbezaan antara mata batin ataupun mata kasar. Pertama saya nak sentuh tentang mata kasar dulu. Mata kasar yang di mana kita manusia ni yang secara azalinya kita ni memang Allah tak berikan, orang kata apa, kita ni memang boleh nampak sebenarnya. Kita boleh nampak alam gaib. Tapi sewaktu kita kecil, sewaktu kita bayi, bila kita dah besar, bila kita semakin meningkat, umur kita semakin meningkat, maka penglihatan tersebut akan tertutup secara automatik, melainkan dengan anugerah yang telah diberikan oleh Allah, insya-Allah. Okey. Perbezaan. Mata kasar ni tak nampak apa-apa. Perumpamaannya saya nampak hanya sebatang pokok, dia pokok sahaja, tidak ada apa-apa pada pokok tersebut. Tetapi kalau mata batin pula, dalam masa dia melihat pokok, dia nampak ada dalam pokok tu ada perkara yang dinamakan perkara-perkara gaib. Contohnya seperti ada penunggu, ada jin yang bertanam, ada yang duduk kat situ, ada jin yang berduduk kat situ dan sebagainya. Kemungkinan pada ada setengah mata, ada orang yang melihat ada jin, ada pusaka, ada pusaka tu dalam bahasa gaib. Kalau betul-betul bahasa kita, senjata yang kita wujudkan daripada gaib untuk dijatakan. Okay. Kebanyakan orang salah anggap. Okay, mata batin, bila mata batin sahaja adalah di mana hijab kita ni terbuka dan kita boleh nampak keseluruhan alam jin. Tadi saya dah sebut tentang mata kasar, betul? Dan tidak melihat apa-apa kan? Betul tak? Okey. Sekarang saya sentuh pula tentang hijab. Hijab ni ada 3 maksud. Pertama, hijab yang di mana kita ada tapis. Penglihatan kita ni ada tapisan dia, ada hak dia yang kita melihat. Kedua, batin. Batin bermaksudnya bukan batin ini, bukan batin mata kita, tapi batin kita yang dia masukkan adalah ni, dalaman kita. Itu dah batin niat kita. Dia juga termasuk dengan mata hati. Sebenarnya mata batin ni adalah mata hati. Bila mata hati kita, bila hati kita bersih, bila batin yang kita bersih, insya-Allah bersih lah. Jadi mudahlah terbuka kita punya mata kita ni. Bila kita matahari kita terbuka on the spot, kita akan terus pergi ke sini. Dekat kening saya ni antara dua-dua ni. Ini yang membuatkan kita bila hati Tak nampak lagi. sini Ke bawah lagi. kamera tu godak atas sikit. Sini. Tak. Ke atas maksudnya ke Atas sikit ni. Okey lagi. Kamera tu atas sikit. Okey. Sini. Ini. Okey. Jadi bila mata hati, bila mata kenapa bila kita fokus satu perkara, bila hati kita bersih, bila batin yang kita bersih, automatik hati kita ni akan fokus. Mata hati kita akan fokus naik. Bila dia naik satu tahap, dia akan naik ke sini. Ini yang dia panggil cakra kita.
Cakra. Kita di sini ada 9 cakra. Ada 9 cakra. Kebanyakannya orang kata 7 cakra, tapi salah, kita ada 9 cakra. Ini apa yang saya dapat ilmu daripada guru saya. Kita ada 9 cakra yang kita tak tahu. Pertama, satu hubung kepala ni. Ni, 1 2 3 4 ni 5 6 7 dah sampai ke dubur. 9. Termasuk tu semua dah 9. Jadi bila setengah orang juga ada yang mengatakan kasyaf. Kasyaf ni lebih tinggi daripada mata batin. Kasyaf ni bermaksud kita melihat, kita juga mampu melihat masa depan. Ya, orang kata, oh ini bukan ini membohong orang, tapi itu adalah perkara yang nyata, perkara yang betul. Kerana apa? Kerana tak mustahil seseorang itu mendapat ilmu yang diizinkan oleh Allah. Betul tak? Betul. Kasyaf contohnya, kasyaf kita pergi masjid, kita akan nampak kasyaf ni maksudnya mata dia tembus sehingga dia nampak pelaku, dia boleh nampak seseorang ni apa yang dilakukan, apa yang dia lakukan dalam masa hidup dia. Itu perbezaan beza tau, kasyaf dengan mata batin cukup berbeza. Mata batin kita hanya melihat perkara-perkara yang gaib, perkara halus. Kita boleh melihat. Kalau kita ada kemampuan seperti kita ada kemampuan kebatinan kita yang tak tinggi, kita boleh panggil, kita boleh bercakap, kita boleh arahkan dia, kita juga boleh ikat dia dan sebagainya. Jadi kalau khasyaf pula, dia bukan sahaja boleh melihat jin, tapi dia boleh melihat seseorang itu adakah dia ni muslim yang sejati. Bahasa agama kita panggil fasik atau munafik. Betul? Betul. Bagaimanalah amalan seseorang itu, betul tak? Itulah khasyaf. Khasyaf ni tingkat tinggi. Sebab apa? Sebab Syekh Abdul Qadir Jalani pun seorang wali Allah yang khasyaf. Yang khasyaf, yang Allah berikan keistimewaan kepada dia, kepada beliau. Sangat khasyaf. Sehingga kan satu hari kita cerita, pengen kan satu hari seorang anak murid dia yang semasa beliau tidur, anak murid dia ni, anak murid nakal lah, anak murid dia cuba angkat serban dia, sarung kepala, sebab muka anak murid Syekh Abdul Qadir ni serupa dengan dia. Bila dia pergi masjid saja, dia pergi je masjid, dia lihat seorang kepala babi, seorang kepala keldai, seorang kepala lembu, seorang kepala anjing, seorang kepala kambing, dan bermacam-macam kepala dia nampak. Tapi dalam tu semua manusia. Dia angkat balik serban di sini, kosong. Dia sarung balik, dia nampak. Tu khasyaf. Dia boleh melihat apa yang kita lakukan semalam, dan dia boleh tahu apa yang akan terjadi untuk ke hadapan. Yang dipanggil ilmu laduni. Ya. Kalau mana-mana kita pergi, kita cakap apa? Ini ilmu laduni hanya pada orang yang terpilih. Dan yang kita tahu adalah manusia tersebut 2 orang sahaja. Pertama, Nabi Allah Khidir. Kedua, Rasulullah kita Muhammad SAW. 2 orang ni yang mendapatkan ilmu laduni daripada Allah. Selebihnya, maaf, saya bukan nak mempersoalkan ilmu antara masing-masing, tetapi kita kena tahu adakah ilmu yang kita ambil itu, adakah perkara tersebut tu benar-benar laduni ataupun tidak. Mata batin, saya sentuh balik pada mata batin tadi. Mata batin ni, bila kita dah terbuka saja mata batin, kita akan melihat hitam dan putih, dimensi ruangan kita, portal. Bila yang ni dah terbuka, tapak tangan dah terbuka, yang ni dah terbuka, betul tak? Dengar suara saya? Ya, no. Dengar Bila yang ni dah terbuka, ni dah terbuka, ini dah terbuka, bila kita punya portal kat badan kita dah terbuka, automatik kita dah menjadi ahli spiritual. Orang kata kita dah boleh melihat perkara-perkara gaib yang orang tak nampak langsung pada kita.
yang kita boleh nampak sehingga orang boleh kata kita gila. Tu yang contohnya saya nak tahu kan. Jadi Macam contoh yang macam ada kan, ada orang yang kelebihan dia daripada lahir sampai ke besar mata hijab dia ada terbuka. Itu macam mana nak kira? Macam mana nak kita nak anggap macam mana? itu anugerah daripada Allah. Anugerah. Okey, benda pertama itu anugerah daripada Allah. Allah dah berikan anugerah pada dia. Sama ada dia boleh kawal ataupun tidak. Okay. Itu anugerah daripada Allah. Betul tak? Itu anugerah daripada Allah. Sama ada dia boleh kawal ataupun tidak. Kebanyakannya orang yang melihat daripada kecil, dia melihat benda-benda tersebut, dia melihat perkara-perkara raib seperti jin, mana-mana halus semua dia nak nampak, dia tak boleh kawal. Betul. Bila dia tak boleh kawal, dia tak nak membezakan. Dia tak boleh nak membezakan antara manusia yang nyata ataupun jin. Kadang-kadang jin pun ada macam kita. Jin pun ada rupa macam kita. Ada. Memang ada. Ada macam kita. Nampak macam manusia, tapi bukan dia. Kadang bukan apa, dia menyamar. Bila hijab kita dah terbuka dan kita pula melihat sosok-sosok yang tak mahu kita lihat, dan mereka pun tak tahu yang kita boleh melihat mereka, maka siap, kita tidur takkan lena. Kalau kita tak ada prepare diri, kalau kita tak ada buat persiapan diri, pembentengan diri, susah. Jadi benda-benda yang jahat ni, benda-benda yang kotor ni mudah sangat datang dekat kita. Ada orang, dia nampak tapi dia tak dengar. Ada orang yang dia boleh dengar tapi dia tak nampak. Tapi kebanyakan yang kita jumpa, ada orang tak nampak dan tak dengar tapi firasat dia kuat. Ini yang dinamakan hijab kita ni. Ini yang ni mata hati kita ni. Ini yang kebanyakan susah orang nak dapat. Ini kalau setakat hijab ni, telinga dengan mata ni, kita pergi jumpa mana-mana perawat, mana-mana guru, buka. Kalau rezeki, insyaAllah tak ada yang mustahil. Tapi ini yang saya sentuh ni, hati. Bukan senang orang nak dapatkan ni. Hati. Bila ini dah kuat, yang ini dah kuat, bila ini kuat, dia kuat, automatik dia akan pergi ke sini. Bila ini tenang, dia tenang dah kuat, dia akan naik. Bila kita fokus, insyaAllah, sikit demi sikit, dia akan terungkap. Kebanyakannya orang dia takkan dapat ni. Kita ni takkan dapat. Ini pun ada hijab juga, tapi orang takkan dapat. Susah. Ini tapak tangan. Maksudnya Bila macam ni, benda pertama 3 perkara. Ni cakra. Cakra kita juga, portal kita juga. Kita nak mengesan macam seorang, kita nak mengesan satu perkara, energi gaib. Kita baca apa? Ada bacaan ni juga, betul? Satu nafas. Baca rasa belah mana dari tadi kan kuat situ. Kita pun ikut. Okey, ni ada. Kita pun letak tangan kita itu. Maka kita rasa elektrik, panas, dingin, sejuk dan berbagai-bagai kita rasa. Betul tak? Macam tu juga. Tapi perbezaannya ini kebanyakannya orang susah nak dapat. Susah betul. Kebanyakannya susah nak dapat, susah nak kawal. Ini sekejap. Kadang-kadang kita pun tak tahu benda tu menyerupai ibu. Apa tu? Minta maaf potong. Saya ada satu pertanyaan. Okey, macam contoh hijab. Hijab yang saya ada dengar hijab yang dibuka oleh jin. Maksudnya orang yang ada kadam yang membukakan hijab dia. Ada ke betul ke? Yang menggunakan pertama, yang menggunakan jin, bukannya hijab kita terbuka, tapi dia meletakkan mata kadam ni pada mata kita. Faham. Kita ingat hijab. Misal kata seorang ni, okey, Abang Allah ni dia ada kadam ataupun saka ataupun pendamping. Dia ada barang tersebut dan dia mengamalkan ilmu tersebut. Lalu
Dia kata dia sikit ni. Kita kena ingat, kita kena tahu. Orang kalau yang menggunakan dia, yang orang kata apa, yang betul-betul bersih, orang yang mengamalkan ilmu Allah, yang tahu memanfaatkan sesuatu perkara ilmu tersebut, yang hatinya baik, hatinya bersih, dia membersihkan hati dia, insya-Allah itu terbuka. Tapi kalau orang yang ada, minta maaf cakap, yang ada pakai barang, dia mendakwa yang dia boleh nampak, itu kena hati-hati. Sebab kebanyakannya yang melihat tu, yang dia nampak tu, mata dia bukanlah mata dia, tapi mata kadam dia. Okey, faham. Nanti apa dan ada tak pertanyaan apa-apa?